iaitu dari daur dan tasasul. Dan baharu yang dipardu dengan ini pardu. Ini Allah pada kidamnya. Dua perkara yang berlawanan. Mana? Iaitu kidamnya Allah. Kedua, dan baharunya Allah yang dipardu dengan ini pardu. Pardu ni bukan makna pardu wajib, pardu takdir. Kan? Arab sebut kama faradnahu. Jadi kita nak faham pula ni pardu ni sembahyang pardu kan? Tak, pardu takdir. Kama faradnahu Arab sebut. Arab dia sebut takdir. Dia tak tahu kama qaddarnahu. Kita pula pardu takdir. Dan baharu Tuhan yang dipardukan dengan ini pardu. Mana ini pardu? Itulah jikalau tiada wajib ataupun jikalau boleh hilang adanya Allah. Itu pardu. Pardu ni tak payah tengok kat mana jikalau. Dia pardu ni kalau. Orang tadi panggil kalu tu pardu lah. Duk cakap kalu ni Allah bercakap kalu. Lau ayat Quran cukup banyak. Pardu takdir dia panggil. Dan iaitu berhimpun dua yang berlawanan. Mana dua yang berlawanan? Kidamnya yang melazimkan wajib, baharunya mustahil. Mana boleh Tuhan kidam pun kidam, baharu pun baharu. Kidam kalau kira dia buat, baharu kalau kira dia kena buat. Sebab tu dalil daur dan tasasul ni kuat sebenarnya. Walaupun dia ni tak ada sebut Quran dengan jelas, tapi dalil daur dan tasasul ni, tak siapa duk lawan orang kafir. Kita menang. Sebab tu lah ni banyak orang putih masuk Islam. Karenanya apa? Sebab bila Jesus nak tahu Jesus tu apa sebenarnya Jesus ni apa dia punya, apa dia ni, sebenarnya Jesus ni apa hakikat dia? Adakah dia itu God ataupun jelmaan God, kan? Ataupun anak God? Sebab itu yang banyak orang boleh. Sebab apa? Para padri tak boleh nak menentukan sebenarnya identiti Jesus. Kalau Jesus anak God, maka God ini Tuhan, Jesus Tuhan. Mana bapa God? Ni yang abadi jangan soal ni. Kalau soal ni tak barang siapa banyak tanya, maka kurang imannya. Memang dia, kalau suami pun dia ada satu tahap. Saya tanya, tahap tu jangan tanya untuk guru. Itu barang siapa tanya, maka lemah imannya. Memang ini suami padri memang dia dah tak ada apa. Dia ada satu kaedah tu. Kaedah tu bila tanya lebih, tanya tu tak ada iman. Bapa, kalau tanya ni tunggu nak jawab tak boleh. Tu suami nak jawab tak boleh. Siapa bapa God? Kalau Jesus anak God, Jesus Tuhan tak? Ya, Jesus Tuhan, kita kena semua. Siapa? Kalau Jesus itu Tuhan, dia ada bapa, mana bapa God? Tu dia situ soal bidah. Dia tak kata hari tu lah. Dia pun ada tunggu dia ada satu buah. Macam kalau Syiah takiyah tu yang melindung dia. Wallahi saya bukan Syiah. Tu takiyah habis selesai dah. Nak kata apa tadi? Demi Quran aku sanggup, Quran laknat aku. Itu satu iman pula bagi dia. Kalau kita kata apa? Jangan soal. Banyak tanya, lemah iman. Tak boleh tanya. Jadi Tok Guru selamat. Tok Guru kita bukan macam tu. Jangan pergi tuduh ingat Tok Guru Tok Sami ya. Kita tengok dalam YouTube. Tok Guru pun kata barang siapa banyak tanya maka lemah iman. Tok Guru dia kot. Tok Guru saya tak pernah kata begitu. Tanyalah nak tanya. Tu. Baik. Dia siam ada sampai tengah ni. Sebab tu dia semua taat. Sebab dia tahu saat ni pecah tu bila nak tanya nak jawab tadi. Maka dengan ini pardu mana? Jikalau boleh hilang, membawa kepada baharu, membawa kepada Allah ni baharu, maka adalah ia. Kalau Allah ni baharu, adalah ia
seperti alam ini dia macam alam ni. Padahal Allah laisa kamislihi syai'. Allah tak semacam dengan sesuatu pun. Kan? Kalau dia macam alam ni, bohong. Tu. Ini dipanggil dalil kidam bakok ni. Kan? Dia ada 4 dalil ulama sebut. Pertama, butlanu rujhan biduni murajjah. Butlanu rujhan biduni murajjah. Batalnya rujhan berat tanpa yang memberat. Kedua, butlanu daur. Batalnya daur. Ketiga, butlanu tasalsul. Batalnya tasalsul. Yang keempat, qanunul illiyah atau butlanu illiyah. Ilat dan maklum. Kerana dan kerana. Kerana dan kerana. Ini 4 istilah. Butlanu rujhan bidun murajjah, butlanu daur, butlanu tasalsul, butlanu al-illiyah. Ada Allah tu dikerana dengan satu kerana. Kerana jikalau kerana. Ini 4 dalil akan yang perlu kita kena faham dalam masalah kidam dan baqa. Habis. Kita nak sampai mukhalafah. Maka baharu ada alam ini. Maka baharu ada alam ini. Baharu mana? Ini dipanggil sifat atau na'at bagi baharu. Baharu yang melazimkan harusnya. Harus ada alam ini. Baharu alam ini juga dalil atas wujud baqa misti kekalnya Allah. Wujud ni misti. Baharu alam ini juga menjadi dalil wajib misti baqa bagi Allah Ta'ala. Dan dalil juga bagi istihalah panaknya panak Allah. Istihalah ni tidak binasanya Allah. Istihalah tidak. Wujud tu misti. Wajib perkara yang bersifat dengan misti. Mustahil perkara yang bersifat dengan tidak. Istihalah semata-mata diri tidak. Istihalah lain, mustahil lain. Istihalah Zat. Dalam buku ni isti'alah. Bukan isti'alah. Istihalah panaknya, binasanya Tuhan. Itu salah. Baik. Sebab tu ni dia panggil satu tanda. Maknanya ada dua dalil di situ. Satu dalil, 2 madlu dia panggil. Mana alam ini menjadi dalil Tuhan mesti bersifat dengan baqa dan menjadi dalil tidak binasanya Tuhan. Tidak binasa. Istihalah ni bukan panaknya Allah pula. Ini pula ni dalam bahasa Inggeris panggil juga. Tapi dalil bagi tu, dalil ni mana atas. Bagi tu maknanya atas. Dia kalau mustahil ni dia sebut atas. Wajib, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah. Kena ingat elok, sifat mustahil ni bukan sifat Tuhan. Bukan sifat Tuhan. Tak kena mengenal dengan Allah langsung, sifat mustahil. Cuma kita mengaji dia nak menguatkan lagi hak wajib. Dan kita mengaji dia tujuan nak mengisbatkan hukumnya. Barunya ada untuk imam di sini ke. Ini masjid bulat. Tanya saya, ada juga ustaz duk beritahu mustahil ni sifat Allah. Mana ada di Allah. Ada anak murid kita juga tanya, macam mana sifat tu ada di Tuhan sedangkan sifat tu tak boleh ada. Tapi kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia nak bagi anak murid dia pening. Dia sebut benda harta benda-benda. Dia kata, ya sifat mustahil ada dekat Tuhan. Tapi kita tahu dengan wahdatus syuhud.
Oh boy, saya kata apa? Tu dia bohong. Tapi kita tak mengaji. Oi, kan? Wahdatul syuhud ni macam mana? Dia kata syekh aku di Mesir ada dalam kitab bijan. Kita ambil tanya kitab mana? Tak ada kitab wahdatul syuhud ni. Bapa, dia nak jawab tadi 20 sifat Tuhan, 20 yang wajib, 20 saya duduk di la ilallah. Anak dia tanya, mustahil ni sifat benar tak ada. Macam mana duduk kat Tuhan? Ada sifat tadi melalui wahdatul syuhud, dengan kesatuan syuhud musyahadah. Sifat saya tak ada kat Tuhan. Yang ada dekat Tuhan, kalau kita nak buh juga wahdatul syuhud ni, kan? Hukum-hukum mustahil, saya sebut dah. Yang wajib kita mengaji ni hukum dia. Kita tahu sifat yang wajib ni tak lepas lagi. Kita tahu kudrat, tahu iradat. Tanpa kita nisbah di Allah, tak boleh. Sebab tu, dia nak panggil tasdik ni. Kalau kita mengaji ilmu mantik, dia nak panggil tasdik ni, dia kena ada nisbah. Dia tasawuf, tasdik, nisbah. Nisbah hukmiyah dia panggil. Ini baru dia panggil tasdik. Baru dia panggil tasdik. Dia kena ada hukum situ. Macam Zaidun qa'im, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Zaid dia ada definisi dia, qa'im dia ada definisi dia. Qa'im ni Omar pun qa'im, kan? Lain Zaid tu zat musyakhas, zat yang tertentu. Dia nak bagi Zaidun qa'imun, dia kena ada nisbah satu dia. Mana? Subutul qiyam li Zaid. Ini payah sikit ni. Kalau orang pergi dia tahu subutul qiyam li Zaid, barulah nama tasdik. Dia kan sebelum tu dia punya tasawuf. Tasawuf ni kita hukum di atas satu mufrad. Tasdik ni kita boleh hukum dengan isbat atau nafi. Itu dia panggil tasdik. Allahu Rabbuna. Kalau kita hanya faham Allah dan Rabbuna asing tak ada. Allah kudrat dekat tu. Dia kena apa? Dia kena ada hukum. Mana? Mestinya kudrat. Kudrat tu wajib. Hukum kudrat wujub. Lepas tu dia panggil akidah ni apa dia? Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Ni baru dia panggil aqaidul iman. Aqaidul iman bukan mustahil. Aqaidul iman ni simpulan iman. Simpulan iman takkan mustahil. Benda mustahil bukan nak mengikatkan iman kita, nak melonggarkan iman kita. Kena faham tak? Lepas tu kadang-kadang dia tak faham. Bila dia pergi mengajar tu, anak murid tanya. Anak murid pun tak apa nak erti ke. Jadi dia erti, tanya saya dah kitab apa. Dia tanya kitab apa dia. Dia abang kata kitab fitawan. Mana dia guna kitab fitawan? Tak pernah ada. Wahdatul syuhud ni istilah baru. Wahdatul syuhud ni istilah yang saya dengar, istilah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia tukar wahdatul wujud. Dia kata bagi dia lebih tepat wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Wahdatul wujud ni bukan tak betul kata dia. Betul. Wahdatul wujud ni. Tapi wahdatul syuhud ni maknanya satu kesaksian. Syuhud ni musyahadah dengan mata hati. Syuhud ni bukan memandang ni. Dengan mata hati. Dia ada perasaan macam dia tu tidak wujud, melainkan Allah. Ni lah. Dia kata lebih baik daripada guna wahdatul wujud. Sebab apa? Dia kata bukan salah, tapi wahdatul wujud ni banyak orang yang silap faham. Konsep wahdatul wujud. Dia kata eloknya wahdatul syuhud. Ini pendapat dia yang saya tahu, saya dengar di sini. Dia kata paling baik wahdatul syuhud. Kita bahasa kesatuan dengan pandangan mata hati kita, dengan perasaan. Kita ni tak kita wajib melainkan Allah. Kita daripada Allah. Allah yang menggerakkan sehingga dia tak wujud. Itu dia perasaan. Wahdatul wujud ni kalau kita tak faham, jangan kita sebut. Ni saya dah baca. Ni ada kata wahdatul wujud ni Syiah batiniah. Wahdatul wujud. Ada lagi insan kamil. Kita faham tak tu wahdatul wujud? Kita ketika insan kamil. Kita jangan duk baca buku orang ini apa ni sesat. Bila benda tu benda batin, dia kata Syiah. Lah ni satu penyakit kita ni. Kita guna pada Syiah untuk hentam orang lain sebagai pelapik kita nak hantar orang lain. Lah ni apa? Aqidun Najih tu, kitab tu Syiah. Ni siapa ada tolong bagi. Depa abang saya ada orang kata yang Aqidun Najih ni sumber daripada Syiah. Kalau siapa ada tolong bagi kat saya. Dia nak tengok apa dia tu dalam Aqidun Najih tu Syiah tu. Aqidun Najih ni Syiah. Mabuh pula. Yang ni hak parti sama parti.
Kan? Anu Syiah, pok ni Syiah, anu Syiah. Pening kepala, Syiah syok lah ni. Kan? Mereka tak kata kat kita, mereka kata sama mereka. Syiah kata. Tak ada logik langsung tu nak jenis Syiah. Ni tasawuf Syiah, tarikat Syiah. Itu saya pesan, jangan kita benci Syiah sehingga kita membenci Sayyidina Ali. Ini penyakit yang jadi kat kita bila kita terlalu benci Syiah, Sayyidina Ali pun kita pukul semua. Sampai Sayyidina Ali tak nak istimewa langsung. Sampai tak ada istimewa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali istimewa dia tetap ada. Kan? Sehingga kadang-kadang menafikan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun tak tidur. Pada masa Nabi hijrah, Sayyidina Ali pun tak tidur. Sebenarnya bukan. Sayyidina Ali tetap tidur. Tapi kita nak ambil itu semua Syiah. Apa tadi? Tak Syiah ni Pak. Kita pun tak nak putih. Tapi kita nak menapi hak Sayyidina Ali habis-habis. Kan? Tak, Sayyidina Ali bukan itu Syiah mana nak letak. Syiah nak naik Sayyidina Ali. Wak Sayyidina Ali ni martabat rendah, tinggi martabat dia. Saya akan tengok kadang kita tengok dia nak benci Syiah sampai dia benci Sayyidina Ali. Jangan. Sayyidina Ali tidak kena mengenal Syiah sebenarnya. Dia tidak kena mengenal Syiah. Tak ada kaitan langsung dengan Syiah. Syiah pun nama dia. Tapi kita pukul habis. Apa sakut ni? Tarikat sebab apa sesat? Sebab apa? Tarikat ni bila kita tengok ambil jumpa Sayyidina Ali. Tak puas sorry Sayyidina Ali. Habis Syiah. Habis. Kan? Aku gedung ilmu. Ali itu pintunya. Memang menantu ni dapat lebih pada yang lain. Kan? Menantu duduk di rumah, makan nasi dengan pak mentua. Kan? Dan tu Sayyidina Aisyah, dia ilmu dia lebih hebat pada sahabat yang lain. Ada setengah-setengah ilmu yang dalaman Sayyidina Aisyah yang tahu. Nabi mandi macam mana, Aisyah yang beritahu. Sahabat lain tak tahu. Kan? Sebab tu Sayyidina Aisyah ni mufti yang pertama, mufti perempuan yang pertama. Perempuan kena bangau, mufti perempuan pertama. Kadang-kadang sahabat tanya balik dinding. Yang kita kat sebut sampai apa Aisyah, Nabi kata macam mana? Aisyah tahu. Kita bini-bini tutup guru. Dia apa jadi tutup lah. Mana buka alim pun. Saya mak saya kadang dia tanya mak saya, kata mana dulu kalau akikah? Dia kata macam ni, dia tahu ingat. Apa dia suami dia. Kita tanya mak kita. Kalau pak kita tu tanya mak kita tahu. Ayah tak boleh, dia kata tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Dia kata tak boleh, ni tak boleh, kita tahu. Aisyah dia tahu semua. Nabi mandi macam mana? Aisyah kenapa? Sahabat mana ada mandi dengan Nabi? Sayyidina Umar mandi dengan Nabi dalam ayat. Tak. Aisyah yang mandi. Aisyah boleh cerita Nabi tidur lagu mana, malam lagu mana ibadat dah. Aisyah cerita. Lebih dari situ. Itu. Jangan kita benci sampai begitu. Dan kita jangan pula jangan kita pula kita benci Syiah sampai kita benci Sayyidina Ali dan mendewakan sahabat-sahabat yang lain. Kita nafi hak Sayyidina Ali. Tak, bukan dia. Ni bila benda batin kita kata benda sesat. Syiah batin ni benda apa? Apa akidah dan mana ambil kita ambil Syiah batin ni? Ni saya baca apa? Sunan Kalijaga. Ni contoh-contoh Syiah batinnya yang menyerap di tanah Melayu. Seperti akidah Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Siti Jinar, Syamsuddin Sumatrani, Hamzah Fansuri. Kita kalau kita tak faham apa kita jangan cakap. Kita tak faham dia, kita tak ada buku yang dan kita tak menyelami tasawuf, kita tak faham dia. Gunung Jati, Kalijaga tu banyak jasa depa di Indonesia. Tak ada depa ni Islam tak akan wujud di Indonesia. Islam jadi terbesar, umat Islam teramai di dunia Indonesia. Sebab apa? Wali-wali Songo. Jadi kita tak faham dia jangan sebut. Siti Jinar walaupun kontribusi dia punya perkataan dia. Hamzah Fansuri. Kita tak faham. Mereka ni cakap dengan perasaan. Orang tasawuf cakap dengan perasaan. Saya sendiri tak faham. Saya tak mau kata. Saya ni suka mengatakan. Tapi kalau benda hak kita kena tahan, kita kena tahan. Hak sesat saya kata sesat. Harun tetap saya kata sesat. Takkan perbaiki lagi Harun tu. Ayah pil tetap sesat. Kasut kata apa? Tapi macam ada buku Mak Laksamana di Kelantan. Saya tengok dalam tu memang sesat. Tapi saya kata separuh sesat, separuh dah. Tapi kita kena menyelami ilmu. Tapi saya tak mengaku Mak Laksamana ni betul. Dalam kitab tu ada orang kata apa? Allah dulu tiada. Allah ni belum ada.
Maksud dia nama Allah. Nama Allah tu belum ada. Allah dikenali bila dia mencipta manusia. Baru manusia panggil Allah, Allah, Allah. Belum tak ada Allah. Tapi dia ada ayat hujung. Dia ada ayat-ayat dia yang perlu kita kena faham. Yang kita jawab, kita boleh jawab. Macam wahdatul wujud ni satu perasaan. Sehingga dirinya lenyap, panah. Dia panggil panah, lenyap diri dia. Sehingga dia terlalu asyik dan gila dengan Allah. Dia hilang sehingga dia sendiri pun tak ada. Ini dia orang perasaan. Percakapan dia tak dibilang lah. Dia panggil orang gila dengan Allah. Gila dengan manusia pun hilang taklif. Dia naik motor accident bingung, gila. Gila dengan sebab accident, kan? Dia tak kena mayang lah, kan? Tak uji semayang lah. Kalau dia ni memang pahala dia banyak sebelum ni, dia memang ahli syurga lah. Kalau dia gila kerana Allah, ni dia panggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni ittihad dan hulu yang disebut. Ittihad dan hulu dalam ilmu tasawuf sebut ittihad dan hulu ni kami mengharamkan perkataan penggunaan ittihad dan hulu. Maknanya ittihad dan hulu ni bukan maksud yang kita faham dalam kitab tu. Tengok dalam kitab Durrun Nafis, kan? Allah tidak ada hulu dan ittihad, satu yang menjelma dan bersatu dengan dia. Tidak ada. Kita kena faham. Itu yang dia pergi halash, kan? Al-halash. Al-halash sehingga dia lenyap, sehingga dia terlalu cinta dengan Allah, sehingga dia hilang. Hanya Allah. Sehingga kadang dia terlatah. Dia panggil syathah. Perkataan syathah. Dia terlatah. Siapa kamu? Allah. Hilang, dia hilang lah. Jangan tiru. Merah, lampu merah, jangan tiru. Saya cerita saja. Kan? Saya cerita saja. Tahu mana? Semua ulama-ulama, Imam Ghazali sebut Abu Mansur Al-Hallas. Hallas ni Ihya Ulumuddin. Abu Mansur Al-Hallas qala Abu Mansur Al-Hallas. Kalau sesat, kenapa Imam Ghazali duk berdalil dengan perkataan dia? Dia orang yang gila dengan Allah. Tapi tak ada manusia dalam ni yang macam Hallas. Kalau ada siapa mengaku, saya kata apa? Saya orang pertama kata bunuh. Nah, tapi jangan kita tolak konsep wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni lah ni yang berlaku banyak kat dakwah. Wahdatul wujud dia dah lenyap panah. Dia bakok lain, bakok. Bakok ni dia Allah. Nah, orang yang makan bakok macam Nabi, orang yang makan bakok. Dia dah boleh masuk dengan masyarakat. Masyarakat yang akan berubah dengan sifat dia. Nah, panah ni mana dia makan panah bukan makam hebat lagi. Makam dia masih takut dengan makhluk. Ini dipanggil panah, ini dipanggil wahdatul wujud. Tapi Dr. Syed Ramadan Abidi dia kata perkataan ni membawa pada syubhah. Baik apatah lagi orang di belakang-belakang tak faham, dia kata eloknya wahdatul syuhud. Satu perasaan. Sebab wahdatul wujud ni seolah macam Allah menjema dalam kita. Bukan begitu. Hamzah Pansuri, kalau kita baca saya ada buku dia, Hamzah Pansuri. Dia kata syariat dengan hakikat mesti kena bersatu. Kalau tidak, orang tadi akan jadi sesat. Dia kata syariat umpama kapai, hakikat seumpama lunasnya, umpama lantai. Kapai tidak akan berjalan tanpa ada lantai. Begitu juga kalau lantai saja tanpa titik ni. Begitu juga dia kata rumah itu hakikat, pagar itu syariat. Rumah kalau tidak ada pagar, tidak syariat, maka syaitan akan masuk. Itu syair-syair Hamzah Pansuri. Tapi di ujung bila dia menyelami sehingga hilang perasaan. Dia nampak makhluk yang lain hanya Allah. Dia bercakap dengan perasaan. Lepas tu kita tak boleh faham perkataan mereka. Lepas tu Ibn Arabi dan kitab dah nahnu qaumun nahrumu ta'at kutubina. Kami satu kaum yang mengharamkan menguta'ah kitab kami. Bagi orang yang bukan ahli, jangan menguta'ah kitab kami. Takut kamu silap faham dengan pendapat-pendapat kami. Kalau Hamzah Pansuri sesat, dia kata Allah, kenapa dia kata hakikat dengan Syam ini seumpama rumah dengan pagar, kampai dengan lantai. Saya ada buku dia. Dan bila saya baca semua, memang betul dia baca. Cuma kita tak minta tasawuf, kita akan jadi sesat. Kita sama saya cakap, kita faham. Kita tak faham. Dia saja yang faham. Semua dia bercakap dengan penuh perasaan, dia selami dalam tu. Dia bercakap tu bukan dia rekod, hak dia selami. Dia keluar kata-kata. Tapi dia keluar kataan bahasa lah. Bukan tasawuf. Kalau dia punya tasawuf hebat, dia akan jadi apa tu? Hikam ni sebab amalan ni keluar kata-kata hikmah. Bukan dia cipta tu, keluar sebab amalan dia keluar kata-kata hikmah. Ni Hamzah Pansuri cakap, Syekh Siti Jenawi tu juga cakap begitu. Kan?
Siti Jenar ni biasa. Sebelum ni ramai lagi ulama-ulama yang berlaku begitu. Yang orang panggil orang yang gila dengan Allah. Orang bila dia gila dengan Allah, dia bukan peduli dah macam Hindustan. Dia kan peduli dah. Hanya aku dengan kau je wujud. Hati dia sanggup bergolek di taman ni. Kita nampak ni orang gila apa gedak dia bagi kamu dah tak ada. Kami dah memang menyelami cinta kami yang wujud. Kadang-kadang bergolek tepi-tepi kita. Jadi bergolek tapi Hindustan ni tak golek apa orang pandai. Depa pun moden lah. Bergolek saat ni tak. Masa golek pertama baju merah. Ketiga saat ni baju hijau. Tu pun orang perempuan tu yang teriak. Tapi itu sebenarnya cinta memang begitu. Masa kita nak cinta